Sebilangan anggota parlimen dan pemimpin Melayu Islam tampil menegur perbuatan sekumpulan individu yang datang ke sesi bertemu rakyat MPS Parti Tindakan Rakyat PAP untuk sengaja bersemuka membuat kacau dan cuba melakukan provokasi. Menjawab pertanyaan Mediacorp, seorang jurucakap PAP berkata kumpulan itu menggelar diri mereka sebagai Monday of Palestine Solidarity. Video insiden itu didedahkan Menteri Ehwal Dalam Negeri Keishan Mugam menerusi Facebook malam semalam. Kumpulan tersebut dilaporkan sudah mengganggu lebih 10 sesi MPS sejak beberapa bulan lalu, termasuk di GRC Pasir Ris Punggol. Menegur kumpulan itu menerusi Facebook hari ini, anggota Parlimen GRC Pasir Ris Punggol, Syaril Taha, dalam satu catatan media sosial menekankan perbezaan pendapat adalah perkara biasa, tetapi ia mesti ditangani dengan rasa hormat, kesabaran dan keikhlasan untuk membawa perubahan positif. Menurut Encik Syaril, ramai yang menghubungi beliau untuk menyuarakan rasa kecewa, malu dan sedih atas tindakan individu-individu itu, termasuk menunjukkan isyarat kesat. Menurut Encik Syaril lagi, tindakan mereka tidak mewakili nilai-nilai masyarakat kita, sama ada dalam bulan Ramadan atau tidak. Beliau menambah jalan terbaik demi membawa perubahan adalah dengan bersatu dan memberi tumpuan kepada perkara lebih penting, iaitu membantu mereka yang memerlukan. Dalam catatannya, Encik Syaril turut berkongsi bahawa tabung M Kuasa 3, Aid for Gaza, sudah berjaya mengumpulkan lebih $300,000 sejak awal Ramadan, hasil sumbangan derma daripada para penduduk berbilang kaum dan agama. Usaha itu adalah sebahagian daripada bantuan bernilai $17 juta yang sudah disalurkan dalam 7 agihan ke Gaza. Dalam tegurannya pula menerusi catatan Facebook, anggota Parlimen GRC Choa Chu Kang, Zulkarnain Abdul Rahim menyatakan mengganggu MPS dan menjejas rakyat Singapura yang memerlukan bukanlah cara yang betul. MPS penting bagi para penduduk mendapatkan bantuan mendesak. Beliau juga mengingatkan bahawa dalam bulan Ramadan ini masyarakat perlu bersabar dan menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Encik Zulkarnain menambah ada saluran sesuai untuk memberikan maklum balas, bukan dengan memekik dan mengganggu MPS. Turut menegur insiden ini ialah Presiden Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura Pergas, Ustaz Tarmizi Wahid. Dalam catatan Facebook beliau, Ustaz Tarmizi menekankan bahawa menghina, menggunakan nama yang tidak elok dan membuat kecoh di tempat awam adalah perbuatan yang dibenci oleh agama Islam. Beliau menambah bahawa dalam bulan Ramadan yang suci ini, penting untuk kita menjaga sikap dan ketika berbincang tentang perkara yang kita perjuangkan, penting juga untuk disampaikan dengan adab yang baik. 7 bangunan di Tampines sudah mula menggunakan sistem penyejukan baru yang dikongsi dalam usaha mengurangkan pengeluaran karbon. Ini setelah ia dipasang dengan satu rangkaian pengepam yang membolehkan sekelompok bangunan berkongsi hawa dingin. Tampines menjadi bandar kejiranan pertama di Singapura yang dilengkapi dengan huraian rangkaian pendinginan sedemikian. Huraian mesra alam yang dibangunkan oleh SP Group itu mungkin digunakan juga di bahagian-bahagian lain negara ini pada masa hadapan. Rangkaian ini dijangka akan mengurangkan pelepasan karbon di Tampines dengan sebanyak 1,000 tan setahun dan penjimatan tenaga lebih 2.3 juta kilowatt jam setahun, cukup untuk membekalkan tenaga kepada 710 flat HDB 3 bilik setahun. Berucap di majlis pelancarannya di Hub Tampines Kita pagi tadi, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga serta anggota Parlimen GRC Tampines, Masagos Zulkifli menggambarkan projek ini sebagai revolusi dalam kemampanan bandar. Menurut Encik Mas Agus, dengan perubahan iklim yang semakin meruncing, terdapat keperluan mendesak untuk memperkukuh usaha kemampanan nasional kita. Penguasa pengangkutan darat LTE sedang mendapatkan maklum balas awam tentang bagaimana para penumpang
boleh diberi panduan ketika menggunakan MRT Laluan Circle. Laluan Circle akan siap sepenuhnya tahun hadapan dengan pembukaan 3 stesen baru. Antara lain, ia akan menawarkan corak-corak perkhidmatan yang unik bagi keperluan bergerak ke sana kemari. Bagaimanapun, papan-papan tandanya perlu dikemas kini untuk menunjukkan arah laluan MRT. Pihak berkuasa ingin tahu sama ada ia harus dipanggil bulatan dalam dan bulatan luar mengikut arah putaran jam dan lawan arah jam, atau jika orang ramai lebih suka istilah lain. Setengah platform MRT juga akan disusun bertingkat-tingkat di atas satu sama lain dan bukannya bersebelahan seperti yang biasanya. Model-modelnya akan dipamerkan di stesen MRT Promenade sehingga Isnin depan, di mana penumpang boleh memberikan maklum balas tentang apa yang mereka fikir akan memudahkan perjalanan mereka. I think as the MRT network becomes more dense, it's always good to have a network map that's easy to navigate and find without having to spend too much time looking at it. Catching the wrong train can always be a bit of a hassle. Para pemilik kenderaan elektrik berat mengatakan mereka kini memerlukan lebih banyak lagi tempat-tempat mengecas. Mereka juga berharap agar diwujudkan kos lebih rendah pemasangan pengecas bagi kenderaan-kenderaan elektrik EV masing-masing. Ini sedang mereka mengalu-alukan langkah pemerintah mahu menjadikannya lebih mudah untuk mereka beralih kepada kenderaan EV. Dan syarikat bas Westbourne Transit ini misalnya mempunyai 4 bas EV di kalangan 60 kenderaannya. Ia memilih untuk beralih lebih awal kepada EV dengan membeli EV pertamanya pada 2019. Hasilnya ia mendapat penjimatan sekitar 40% dalam kos diesel setiap tahun. Namun demikian, bas EV berharga sehingga $500,000 sebuah bergantung kepada saiz. Kini dengan skim pembiayaan bersama dengan pemerintah, ia sedang meneroka mendapatkan sehingga 15 bas EV dalam tempoh 3 tahun akan datang. 10 bas EV tersebut dijangka layak mendapatkan insentif $40,000.